Assalamualaikum warahmatullahi. Sambung lagi kita pada petang ini dengan tajuk Nabi berdakwah ke bumi Taif. Peristiwa ni berlaku pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Waktu Nabi berdakwah di bumi Taif ni, ketika itu Nabi berumur lebih kurang 50 tahun. Kenapa Nabi berdakwah dekat bumi Taif ni? Banyak sebab. Antaranya sebab bumi Taif ni adalah bumi yang kedua ataupun tempat yang kedua yang maju selepas Mekah. Selain itu, bumi Taif juga merupakan tempat Nabi membesar lah. Kalau pergi Mekah, nama dia Kampung As-Sa'diyah. Lebih kurang 5 ke 6 tahun Nabi membesar dekat situ. Selepas Nabi menghadapi pelbagai tekanan, di pulau 3 tahun, sebelum di pulau macam-macam ujian, dipukul. Selepas peristiwa Nabi di pulau ataupun di boikot selama 3 tahun, iaitu tahun Amul Huzni, Nabi kehilangan orang yang paling penting dan orang yang paling Nabi sayang, iaitu tak lain tak bukan bapa saudaranya yang kadang-kala Nabi panggil dengan panggilan ayah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Abu Talib. Kemudian beberapa bulan selepas tu kehilangan isteri baginda yang paling baginda sayang, iaitu Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Dan kemudian Nabi tak duduk senyap, Nabi tak membawa diri untuk melayani perasaan sedih. Malahan Nabi pilih untuk pergi berdakwah ke bumi Taif. Taif ni tempat yang tanah tinggi. Kalau hari ni kita dekat Malaysia ni kita panggil Cameron Highland lah, ataupun mungkin Genting Highland. Jadi bumi Taif ni tempat yang tanah tinggi, sejuk. Apabila Nabi nak ke Taif, nak berdakwah ke Taif ni, Nabi pergi berjumpa, tengok Rasulullah, dia pergi berjumpa dengan 3 orang pemimpin Taif. Sampai dekat Taif, Nabi jumpa dengan pemimpin Taif, Nabi berdakwah kepada mereka. Nabi beritahulah, Nabi pun mulakan dakwah. Sesungguhnya alam ni Allah yang ciptakan. Allah minta untuk kita sembah Allah, dunia sementara, akhirat selamanya. Jadi Nabi mula berdakwah. Apabila Nabi berdakwah ni, selesai Nabi berdakwah, pemimpin-pemimpin Taif ni pun mengeluarkan kata-kata yang kesat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan ada yang berkata, tak ada orang lain ke yang Allah nak hantar, yang Tuhan nak hantar selain daripada engkau untuk menjadi Nabi di muka bumi ini. Itu kata-kata kesat, antara kata-kata kesat yang Nabi terima. Nabi pun dihalau untuk pulang ke Mekah. Nabi pun tengok Rasulullah pun dalam perjalanan nak pulang tu, rupa-rupanya pemimpin Taif ni, yang 3 orang tadi dah susun strategi, dah ada plan. Plan mereka ni, dalam keadaan Nabi nak pulang tu, mereka bariskan orang-orang mereka sebanyak 2 barisan, terdiri daripada budak kanak-kanak, orang golongan wanita dan juga orang-orang tua, yang mana dekat tangan mereka ada kayu, ada batu, apa-apa sahaja yang ada di tangan mereka, mereka akan campak ataupun baling kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menitiskan darah baginda, darah yang mengalir daripada kepala dan tubuh badan Nabi, sehingga kan Nabi pakai capal waktu tu. Capal Nabi tu ada lapisan darah. Ada dalam riwayat sirah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bagi tahu bila Nabi jalan tu bunyi darah, cam cam cam, kesan daripada batu ataupun kayu yang dibaling tadi. Nabi pun jalan sampai dekat satu pokok, Nabi berehat dekat situ. Nabi bermunajat sampai dekat satu pokok, Nabi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam munajat Nabi ni, saya nak baca, tapi ada satu poin yang saya suka untuk sentuh supaya kita dapat ambil pengajaran sama-sama. Munajat Nabi ni agak panjang. Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillahu hilati wa huwa inni 'alan nas. Nabi kata, ya Allah, Nabi bermunajat dengan munajat yang saya bacakan tadi. Kemudian sampailah dekat ayat, ya Allah, aku tidak risau ya Allah, sekiranya kesusahan yang aku dapat pada saat ini, pada ketika ini, bukan kerana engkau murka padaku. Subhanallah. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi pun habis bermunajat, Allah hantar malaikat bukit, malaikat yang menjaga bukit Gunung Kanang dekat situ,
sallallahu alaihi Muhammad. Pergi kat Nabi, malaikat pun bagi salam kepada Nabi. Nabi pun jawab salam. Kemudian malaikat kata, ya Rasulullah, Allah mengutuskan kami an utbiqa alaihi min akhshabain, untuk mengangkat dua bukit ini hempap ke atas penduduk Taif. Jadi malaikat ni menunggu green light daripada Rasulullah sahaja, lampu hijau. Kemudian apa Rasulullah balas? Rasulullah bagi tahu dekat malaikat ni, wahai malaikat, sesungguhnya aku tidak mengharapkan untuk Allah musnahkan ataupun membalas kejahatan yang telah penduduk Taif lakukan terhadap diriku ini. Bahkan aku mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ini Nabi kita tengok akhlak Rasulullah. Aku mengharapkan kepada Allah agar memberi hidayah kepada zuriat keturunan orang-orang penduduk Taif ini. Subhanallah. Nabi, orang buat jahat pada Nabi, Nabi balas baik. Inilah akhlak Rasulullah yang perlu kita contohi hari ini. Habis selesai Nabi bermunajat, malaikat datang pada Nabi. Kemudian selesai semuanya, Nabi pun pergi ke satu tempat. Nabi berehat dekat situ di bawah pokok kurma.